Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan kami dalam siaran Hello Doktor untuk minggu ini 9 Oktober 2022. Bertemankan saya Ani Mizati dan pastinya kita harapkan yang terbaik untuk anda semua yang berada di rumah ataupun di mana sahaja anda berada. Kita tahu musim cuti ni kan mungkin panjang, perjalanan itu balik ke kampung dan sebagainya. Bersama dengan keluarga sambil-sambil tu saksikan kami. Ringkan-ringkankan tangan, follow kami di Facebook Hello Doktor TV3 mahupun TV3 Malaysia Instagram untuk anda ketahui apa lagi topik yang kita bawakan Saban Minggu. Seperti biasa, kita akan perkenalkan topik kita. Tapi sebelum tu, kita nak kongsi sedikit bersama dengan anda semua. Ini dia, dengan lebih daripada 180 tahun sejarah penubuhan, Brands Saripati Ayam dapat membantu meningkatkan tenaga untuk mengharungi rutin harian anda. Ia juga menyumbang kepada peningkatan tahap metabolisme dan membantu meningkatkan pengaliran oksigen bagi membantu daya konsentrasi. Ikuti laman Facebook Brands di Brands Smart Living untuk maklumat lanjut tentang cara memenangi pack Brands sementara stok masih ada. Itu dia, jangan lupa ya. Kalau tertinggal tak apa, nanti anda boleh saksikan apa lagi yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, kembali dengan topik kita pada kali ini iaitu insomnia. Pukul 2-3 pagi, mata terkebel-kebel lagi tak boleh nak tidur. Ada masalah dalam gangguan ataupun kualiti tidur. Ada yang kata wanita lebih ramai menghadapi situasi ataupun gejala insomnia ni. Dan katanya pula, insomnia ni merupakan salah satu punca kemurungan maupun anxiety. Betul ke tidak? Kita akan perhalusi satu persatu bersama dengan pakar. Tapi sebelum tu, kita nak mulakan dengan statistik insomnia dalam kalangan rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita saksikan. Umumnya, golongan dewasa perlu tidur 6 hingga 8 jam sehari. Menurut kajian yang dijalankan oleh The Nielsen Company, didapati 9 daripada 10 orang atau seramai 89% masyarakat di Malaysia mengalami masalah tidur. Memetik satu kajian di United Kingdom, dianggarkan 1 daripada 3 kes kemalangan berpunca daripada keletihan, kurang tidur dan microsleep atau mikrotidur. Di Malaysia pula, Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya, Datuk Rosli Isa, berkongsi statistik kemalangan maut berpunca daripada mikrotidur, iaitu sebanyak 7,152 kes pada tahun 2006 dan 6,740 kes pada 2017. Selain stres dan pengambilan kafein berlebihan, penggunaan alat elektronik juga dikatakan faktor utama seseorang itu tidak mendapat tidur yang mencukupi. Bagi mereka yang mengalami insomnia, ia satu masalah yang perlu diatasi demi kesihatan diri secara menyeluruh. Baik, itu dia. Kafein berlebihan, penggunaan gadget sebelum tidur itu antara juga yang menyumbang kepada faktor kita menghadapi masalah kualiti tidur. Jadi bagaimana sebenarnya fisiologi tidur yang perlu kita fahami untuk mengelakkan daripada gejala insomnia berlaku terhadap diri kita sendiri. Kita terus saja perkenalkan tetamu yang cukup istimewa bersama dengan kita di studio. Dr. Nurul Azmi Muhammad Rapek, pakar clinical psychiatry, Jabatan Perubatan Psikologi, Pusat Perubatan Universiti Melaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, terima kasih bersama dengan kami. Satu topik yang kalau kita nak cakap dengan anak-anak ni, dia rasa macam alah tak pentinglah insomnia ni kan. Tak cukup tidur je, nanti saya perbetulkan tidur kita semula. Tapi sebenarnya kita nak fahami apakah yang dikatakan dengan gejala insomnia ni. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih sebab sudi menjemput saya ke dalam rancangan Hello Doktor pada hari ini. Okey, berdasarkan pada soalan tadi, Hanim tanya maksud yang saya faham itu maksud insomnia itu sendiri kan. Okey, kalau kita tengok perkataan insomnia, sebenarnya dia berasal daripada perkataan Latin somnus. Somnus itu bermaksud tidur. Jadi bila kita tambah awalan in dekat depan, dia menjadi maksud yang negatif ataupun maksud yang sebaliknya. Jadi insomnia itu bermaksud no sleep ataupun sleepless. Itu yang kita faham daripada maksud perkataan insomnia itu sendiri. Okey, itu dia. Sleepless ataupun kualiti tidur. Adakah ianya terkait dengan berapa jam kita tidur sehari haruslah cukup ataupun kualiti tidur itu sendiri? Betul. So berdasarkan tadi kita cakap maksud perkataan insomnia itu sendiri. Tapi sebenarnya dia lebih daripada itu. Kalau kita nak jelaskan apa itu arti insomnia itulah. Okey, insomnia itu bermaksud kalau kita ikut kepada kriteria sebagai seorang doktor psikiatrik, selalunya kita merujuk kepada DSM-5 lah. DSM-5 ni merupakan satu buku ataupun dia menghimpunkan kriteria-kriteria untuk kita diagnoskan seseorang itu
memberi dia diagnosis untuk penyakit mental lah. DSM-5 ni ibarat kalau doktor biasa dia guna stetoskop kan untuk dengar jantung, dengar paru-paru. Tetapi doktor psikiatrik dia guna DSM-5. Okay, menurut DSM-5 untuk mengatakan seseorang tu ada insomnia, dia mestilah susah nak tidur, difficult to initiate sleep. Dia susah nak mulakan tidur ataupun dia tak boleh nak maintain dia punya tidur. Dia akan kerap terjaga tiap-tiap malam, dia akan terjaga 2-3 kali dan early morning awakening, dia akan bangun pagi. Maksudnya dia susah nak tidur, dia terjaga tengah malam, dia akan bangun pagi dan susah nak return balik, nak tidur balik selepas tu. Okey. Dikabarkan kita ada kategori-kategori juga untuk insomnia ni. Mungkin doktor nak jelaskan bersama kita. Okey. So kita boleh kategorikan insomnia ni sebagai primary ataupun secondary. Okey, primary insomnia ni bermaksud insomnia yang tak terkait dengan penyakit-penyakit yang lain. Maksudnya seseorang tu mengidap insomnia secara sendiri. Kita tak tahu kenapa dia ada insomnia. Manakala secondary insomnia adalah insomnia yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang dialami oleh pengidap berkenaan lah. Sama ada penyakit fizikal seperti asma ataupun sakit belakang ataupun dia ada kanser ataupun penyakit-penyakit mental seperti depression ataupun dia ada keresahan yang boleh menyebabkan dia ada anxiety dan sebagainya. Kita juga boleh klasifikasikan insomnia ni mengikut dia punya duration. Contohnya kalau dia berlaku lebih kurang dalam sebulan, kita panggil sebagai episodik insomnia. Kalau dia berlaku antara sebulan hingga 3 bulan, kita boleh katakan dia sebagai insomnia yang persistent. Dan kalau dia berlaku dalam setahun lebih kurang 2 kali, ada 2 episod, kita panggil dia sebagai recurrent insomnia. So dia punya klasifikasi macam itulah. Dan cara pendekatan untuk rawatan dan sebagainya pun berbeza menurut kepada kategori-kategori. Okey, kita akan sentuh bahagian rawatan, tapi sebelum tu mungkin kita nak tahu ramai yang rasa macam tidur ini tidak dipentingkan disebabkan mungkin faktor kerja, peningkatan umur dan sebagainya. Boleh tak saya katakan kalau fisiologi tidur ni dia berubah mengikut umur masing-masing, kanak-kanak lain, remaja, dewasa dan warga emas pun berbeza. Kita nak kongsikan juga untuk fahaman kita bersama. Okay. So kalau kita tengokkan untuk jumlah tidur, selalunya bayi ataupun kanak-kanak yang masih kecil, mereka memerlukan tidur yang lebih lama lah. Kalau bayi mungkin sampai 18 jam, mungkin dia dah besar sikit, mungkin dalam peringkat 4-5 tahun, dia mungkin memerlukan mungkin 13 jam ataupun lebih sikit daripada itulah. Dan semakin meningkat kita dewasa, mungkin jumlah tidur yang kita perlukan tu kurang. Okey. Dan disebabkan perubahan hormon wanita terutama sekali kan. Sebab saya ada baca juga kategori wanita ni mengambil ataupun menyumbang peratusan yang agak tinggi dalam kategori mereka yang mempunyai gejala insomnia ni. Mungkin disebabkan perubahan hormon dan sebagainya, menopause dan sebagainya kan. Mungkin doktor nak kongsikan mengapa itu diberi impak yang berbeza terhadap kategori-kategori wanita tersebut. Okey, kalau kita tengok kepada statistik, kita boleh katakan yang perempuan lebih berisiko tinggi untuk mendapat insomnia berbanding dengan lelaki. Lebih kurang sebanyak 40%, hampir separuh kalau kita katakan perempuan. Ini disebabkan oleh macam Hanim sebut tadi, bila perempuan dia ada macam perubahan-perubahan hormon, terutama semasa dia dalam keadaan dalam keadaan menses ataupun dia datang period, jadi ada perubahan dalam progesteron ataupun estrogen yang menyebabkan dia punya tidur terganggu. Dan perempuan juga semasa menopause mungkin juga ada perubahan hormon, dia akan ada hot flashes, dia akan ada macam berpeluh malam-malam yang mengganggu tidur dia lah. Di samping perempuan juga mungkin masa melahirkan dia terpaksa menyusukan bayi dan sebagainya, terganggulah tidur dia. Adakah ini antara yang perlu melalui fasa dan kita perlu melayani dia kerana itulah fasa yang perlu dihadapi oleh seorang wanita ataupun mereka yang berdepan dengan gejala insomnia, ataupun ada cara lain yang sebenarnya kita boleh elakkan situasi itu daripada berlaku? Okey, mungkin kita boleh minimizekan macam mana seseorang tu menangani dia punya insomnia lah. Mungkin katakan yang macam perempuan tadi, mungkin dia terpaksa menyusukan anak, mungkin pada masa yang sama dia boleh ambil orang lah untuk tolong jaga anak dia ke. Maknanya situasi itu dapat diminimumkan. Okey, sedikit penjelasan daripada Dr. Nurul Azmi berkaitan dengan pengenalan awal bagaimana kita nak faham gejala insomnia ini, adakah ianya ada simptom-simptom yang berlaku terhadap diri kita, situasi-situasi yang berbeza kita berikan kepada anda. Banyak lagi perbincangan kita, tapi sebelum itu kita nak tinjau soalan dari rakan Facebook. Jom sama-sama kita bacakan dari Nabila Husna. Adakah minyak aromaterapi dan rawatan syirodara ini membantu dapatkan tidur yang nyenyak? Okey, satu soalan yang kita dapatkan penjelasan daripada Dr. Nurul Azmi seketika nanti. Kita nak rehat seketika hanya di Hello Doktor.
Kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor untuk topik perkongsian pada minggu ini, insomnia. Kami faham situasi anda. Ramai juga yang memberi respon yang baik dengan pertanyaan di Facebook Hello Doktor TV3. Sambil-sambil tu anda boleh pergi ke Facebook kami, titipkan di ruangan komen apa mungkin pertanyaan maupun persoalan yang bermain di minda berkaitan dengan kualiti tidur anda. Kerana kita ada pakar Dr. Nurul Azmi bersama dengan kita untuk berkongsi penjelasan perhalusi satu persatu. Kali ini kita nak tinjau bagaimana punca dan juga posisi tidur yang terbaik. Kita mulakan dengan punca terlebih dahulu, Doktor. Bagaimana dengan keadaan ataupun punca yang boleh menyebabkan. Tapi sebelum tu mungkin tadi ada satu soalan daripada Facebook yang sama-sama kita bacakan semula. Nabila Husna, adakah minyak aromaterapi dan rawatan Shirodara membantu dapatkan tidur yang nyenyak? Baiklah, terima kasih Nabila di atas soalannya. Doktor, mungkin kita boleh mulakan untuk penjelasannya. Okey. Soalan itu bertanyakan tentang minyak aromaterapi. Jadi saya faham dekat sini minyak aromaterapi ni melalui bau-bauan yang keluar daripada minyak itu ataupun aroma lah. Okey, yang saya faham daripada sini mungkin daripada testimoni ataupun daripada laporan-laporan setengah orang yang mengatakan minyak ni boleh membantu seseorang untuk tidur, dan ada juga disyorkan dalam web-web tertentulah tentang penggunaan minyak ini. Tapi untuk kita katakan minyak ini betul-betul berkesan, saya rasa belum ada bukti yang betul-betul kukuh lah. Sebab saya belum jumpa kajian yang mengatakan minyak aromaterapi ini dapat membantu seseorang untuk tidur. Ya, itu dia penjelasan sedikit berkaitan dengan kajian saintifik, ya. Belum lagi membuktikan. Kajian secara klinikal ataupun statistik ya. Lah untuk membuktikan. Baik, okey, itu penjelasan. Kita harapkan jawab soalan daripada Nabila Husna. Kita sambung dengan perbincangan kita berkaitan dengan punca. Bagaimana sebenarnya seseorang itu mendapat punca untuk gejala insomnia dan sebagainya ni, Doktor? Okey, so mula-mula mungkin kita boleh tengok kepada faktor risiko mengapa seseorang itu boleh mendapat insomnia lah. Yang pertama mungkin keturunan. Kalau kita ada saudara mara ataupun ibu bapa ataupun saudara terdekat yang ada penyakit insomnia ni, mungkin dia lebih berisiko daripada orang yang tidak ada sejarah keluarga yang ada insomnia ni. Dikatakan lebih kurang 30 sehingga 60% lah dia punya risiko untuk mendapat insomnia. So yang kedua mungkin daripada risiko daripada segi jantina, yang mana perempuan saya maklumkan tadi lebih kurang 40% lebih tinggi untuk dapat insomnia berbanding dengan lelaki lah. Yang ketiga mungkin umur yang meningkat ataupun umur yang meningkat. Jadi orang-orang yang kita kata umur meningkat lebih 60 tahun, lebih 65 tahun ini, mereka ini mungkin ada banyak penyakit yang boleh mengganggu tidur, seperti contohnya sakit belakang, dia orang ada kanser ataupun artritis yang mengganggu tidur. Kadang-kadang dia orang ada penyakit macam prostat yang perlukan dia orang bangun malam untuk pergi, dan juga mungkin ubat-ubatan yang dia orang ambil. Ada efek juga makan ada ubat. Ubat yang dia makan boleh mengganggu dia punya tidur lah. Itu dia punya faktor risiko. So mungkin penyebab-penyebab yang lain mungkin dari segi stres, seorang yang terlalu banyak stres sampai terbawa-bawa ke tempat tidur, dia punya fikiran tu terlalu busy memikirkan benda itu mengganggu dia tidur, ataupun mereka yang punya tabiat tidur yang buruk, contohnya tidur terlalu lewat ataupun menggunakan tempat tidur bukan untuk tidur, seperti mereka bekerja di tempat tidur, mereka bermain dengan komputer ataupun menonton TV ataupun terlalu stimulate dia punya brain sampai dia tak boleh nak tidur lah pada masa itu. Ini yang memetik pada soalan saya yang seterusnya. Sebab apa? Bila kita di fasa PKP tu, tempat kita tidur adalah tempat kita bekerja dan tempat kita bekerja adalah tempat kita tidur. Sebab tak boleh nak elak situasi itu kan, kita bekerja dari rumah. Kebanyakan tempat tu, rumah ni tempat rehat sebenarnya. Tapi bila kita jadikan office pejabat, ada sedikit saya ada hadapi situasi fasa yang mana keliru dengan waktu tidur dan kerja. Adakah itu juga menyumbang pada faktor dan juga keadaan insomnia? Maksudnya kalau kita gunakan tempat tidur sebagai tempat kita bekerja, sebenarnya itu adalah satu amalan yang tak baiklah. So, kita tengok semasa fasa PKP pun banyak kes-kes berkaitan dengan mental meningkat, contohnya macam anxiety, depression. Jadi mungkin salah satu faktor terlalu bekerja di tempat tidur menyebabkan kita susah tidur, mungkin menyumbang kepada insomnia juga. Kan fasa tu kita nak membezakan kan di mana tempat bekerja dan di manakah tempat kita berehat sebenarnya. Okey, selain daripada itu posisi tidur. Ini saya rasa ramai juga yang nak tanya ni, posisi tidur yang terbaik. Kita ada fahamnya lah, kalau kita umat Islam kan kita tahu posisi tidur yang disunahkan tu berpaling ke kanan menghadap kiblat dan sebagainya. Jadi mungkin kalau dari sudut saintifiknya, Doktor, bagaimana pula posisi tidur yang terbaik untuk kita? Okey, sebenarnya kita tidak ada posisi tidur yang terbaik untuk seseorang tu. Dia bergantung kepada
keperluan dan keadaan kesihatan seseorang itulah. Sebenarnya contohnya kita tahu kita ada posisi tidur melentang yang kita tidur atas belakang kita. Maknanya tegaklah terlentang kita berhadap ke atas. Ke atas. Kita juga boleh tidur secara mengiring dan juga kita ada orang yang setengah orang dia tidur meniarap, dia tidur di atas perut dia. Katanya itu tak bagus. Itu tidak bagus. Itu tidak bagus, tapi mungkin bergantung kepada keperluan juga. Contohnya macam saya katakan tadi tidur melentang kan, mungkin orang yang ada masalah tulang belakang ataupun orang yang ada masalah dengan pernafasan, dia selalu sesema ataupun alergi. Jadi dia bagus untuk kalau dia tidur secara melentang lah. Kalau orang yang ada macam sleep apnea ataupun pernafasan ataupun masalah dengan berdengkur, dia mungkin lebih baik tidur secara mengiring. Jadi dia tidak tertekan kepada ada masalah pernafasan. Maknanya posisi tidur ni tidak mempengaruhi kualiti tidur? Bergantung kepada seseorang tu. Contohnya kalau orang yang ada penyakit kondisi dia pada masa itu, kalau dia tidur pada posisi yang tidak sesuai, mungkin akan mengganggu tidur dia. Betul, tak berkualiti kan tidur. Mungkin tidur dia tidak berkualiti. Mungkin orang yang penting dengan kesihatan, kalau dia tidur meniarap, mungkin dia akan ada macam mark dekat muka dia ataupun wrinkles terkena dekat. Okey, itu dia sedikit penjelasan berkaitan dengan posisi tidur yang terbaik bergantung kepada kondisi kesihatan anda sendiri. Sebenarnya kita nak dengarkan doktor, ada seorang selebriti nak bertanyakan soalan pula. Bersedia? Okey. Bersedia. Jom sama-sama kita dengarkan soalan dari selebriti ini. Hello doktor, maaf nak tanya, kenapa bila kita penat sangat, bila kita nak tidur, kita tak boleh pun nak tidur. So macam mana nak atasi benda macam ni? Maaf Farika, terima kasih di atas soalan ini. Memang selalulah terjadi kepada mereka yang bekerja lebih masa kan. Dah penat sangat doktor. Kenapa tiba-tiba badan ni tak boleh nak tidur tapi badan dah penat ni? Okey. Terima kasih kepada Wafa yang bertanya. Wafa Rika yang bertanya soalan tadi. So mungkin kalau kita kerja terlalu penat, fikiran kita sekali semasa bagi kerja tu kan kita guna kita punya pemikiran dan kita bila kita nak pergi ke tempat tidur, kita masih lagi belum shut down kita punya otak. Otak kita masih lagi aktif, still running, still terbawa-bawa apa yang terjadi siang tadi. Jadi benda-benda itu mungkin mempengaruhi kita untuk tidur dengan nyenyak lah. Jadi pada pendapat saya mungkin kita perlu ambil masa sikit untuk rehat, untuk shut down sebelum kita tidur tu. Contohnya kita ambil macam mandi air panas ke, ataupun kalau boleh kita berurut ke, ataupun kita boleh try macam aromaterapi tadi untuk kita lebih relax lah, untuk kita shut down kita punya brain sebelum kita tidur. Ya kan, sebab bila tengah running lagi itu yang jadikan memang terus tak boleh nak lelak mata pun, tapi dalam masih lagi berfikir kan. Okey, itu lagi sedikit suggestion ataupun cadangan daripada doktor untuk kita shut down dulu apa yang kita sedang lakukan pada waktu itu, barulah kita boleh mulakan waktu tidur kita. Kita nak dengarkan soalan daripada rakan Facebook. Hari ini ramai yang berkongsi pandangan dan juga persoalan. Jom sama-sama kita saksikan. Dari Muhammad Izzuddini, adakah perubahan kitaran waktu tidur seseorang itu juga penyebab insomnia? Sedikit kita dah sentuh tadi lah, mungkin nak panjangkan sedikit. Perubahan waktu tidur. Contoh macam mungkin baru balik bercuti, jet lag dan sebagainya pun ganggu waktu tidur juga. Mungkin penjelasan daripada doktor. So ini soalannya bertanya adakah perubahan waktu tidur menyebabkan insomnia. Ini betul. Contohnya macam yang Hanim sebut tadi, mungkin jet lag ataupun orang yang bekerja shift ataupun ada yang kerja shift malam, kemudian dia kena tukar shift pagi. Ini memang mengganggu kita punya waktu tidur lah. Ini disebabkan oleh dalam badan kita sebenarnya kita ada internal clock ataupun kita panggil jam biologi yang mengawal fungsi badan kita lah. Yang mana bila kita pada waktu siang kita dah set kan kita perlu bekerja, kita perlu bertenaga pada masa itu, dan bila malam hari kita dah mulai rasa letih, kita nak shut down kita punya badan. Jadi bila dah berubah waktu tidur, jadi dia ada disruption, sikit gangguan dekat kita punya internal clock tu. Lagi satu, yang kedua mungkin dari segi perubahan cahaya lah. Bila ada cahaya waktu siang kita cuba nak tidur tapi tak boleh. Disebabkan pada waktu siang biasanya kalau ada cahaya badan kita akan rembeskan hormon yang kita panggil kortisol yang memberikan tenaga untuk boost kita untuk bekerja lah. Dan pada malam hari tak ada cahaya, mungkin gelap kan suasana malam, badan kita akan merembeskan hormon melatonin yang menyebabkan kita rasa mengantuk, kita rasa nak tidur. Jadi kalau kita terbalikkan benda tu jadi susah lah nak jadi benda itu yang menyebabkan insomnia kepada seseorang juga. Cerita pasal tidur siang dan malam ni, adakah kualiti yang kita dapat tu sama? Sebab kadang-kadang ada orang kerja shift malam kan, dia kata dia balas balik tidur pada waktu siang tu, dah cukup dah berkualiti dah tidur saya. Sebab malam saya boleh kerja macam biasa balik. Tidur malam dengan tidur siang ni ada perbezaannya doktor? Ada perbezaan yang seperti yang saya sebutkan tadilah. Mungkin kualiti dia boleh
hampir sama dengan tidur pada waktu malam, tetapi dia perlu membuatkan suasana tu lebih kurang macam malam. Kita perlu elakkan cahaya. Mungkin kita boleh maknanya ambience kita dekat dalam bilik itu kita kena betul-betul gelap. Pakailah langsir blackout ke contohnya kan. Setengah produk ada jual macam cermin mata yang boleh menghalang cahaya biru. Orang panggil cahaya biru ni yang merangsang hormon kortisol yang menyebabkan kita susah nak tidur lah. Baik. Itu dia. Banyak sebenarnya yang kita belajar hari ni kan. Sebenarnya pasal tidur ni, kalau kita tak tahu betul-betul, itu yang mengganggu kualiti tidur kita sebenarnya. Kita akan raikan lagi soalan maupun pandangan anda. Ramai-ramai pergi ke Facebook kami, Hello Doktor TV3, untuk titipkan soalan di situ berkaitan dengan tidur anda. Kita dengarkan pandangan anda. Okey, mungkin seterusnya kita nak tahu apa yang terjadi kepada seseorang jika keadaan ini tidak dirawat pada peringkat awal. Okey, jika keadaan ini tidak dirawat pada peringkat awal, pertama kita kena tengok, saya masukkan sekali apa fungsi tidur lah. Salah satu fungsi tidur adalah untuk kita punya sistem saraf ataupun untuk kita punya kita panggil central nervous system ataupun otak. Kita punya otak lah. Jadi semasa kita tidur, sebenarnya otak kita mungkin akan consolidate ataupun menyimpan kita punya memori-memori yang kita belajar pada waktu siang. Dan dia akan mungkin ada saraf-saraf baru yang tumbuh semasa kita tidur. Jadi kalau kita kurang tidur, mungkin kita akan ada keadaan-keadaan yang melibatkan fungsi-fungsi ini terjejas. Mungkin kita kurang tumpuan, mungkin kita punya tindak balas lambat. Betul-betul. Itu yang berlaku sebenarnya. Kalau saya tak cukup tidur, itu yang terjadi. Dia macam delay sikit. Dia macam apa yang saya cuba untuk lakukan tu, otak kita dah sampai dah, tapi pergerakan kita belum lagi. Betul. Itu lambat. Antara yang berlaku. Lambat kan? Itu antara yang berlaku. Bagaimana kalau kategori-kategori ini tidak dirawat dan contohnya kalau mereka pada fasa yang insomnia kronik kan? Apakah rawatan yang terbaik macam boleh kita berikan kepada individu ini? Macam soalan pertama tadi, macam mana keadaan kalau keadaan ini kita tidak rawat lah, tidak rawat. So antara fungsi lain tidur adalah untuk seimbangkan hormon dalam badan kita lah. Contohnya hormon yang berkaitan dengan kita punya rasa lapar dan kita rasa kenyang, yang kita panggil sebagai hormon ghrelin dan leptin lah. Hormon ni akan diseimbangkan semasa kita tidur. Jadi kalau kita tak dapat tidur yang cukup, jadi hormon ni tak seimbang. Jadi kita tengok kadang-kadang orang yang kurang tidur ni akan jadi lebih obes, lebih gemuk, dan juga mungkin hormon yang lain seperti insulin yang terlibat dalam pengawalan gula. Jadi orang yang kurang tidur ni mungkin ada sikit kecelaruan dalam insulin dan mereka lebih cenderung untuk mendapat penyakit diabetes. Kemudian penyakit diabetes seterusnya akan ada penyakit kardiovaskular, penyakit buah pinggang, strok dan sebagainya lah. Di samping itu kalau tidur tak cukup, kita juga mungkin boleh mendapat masalah-masalah daripada segi emosi. Kalau kita tengok orang kurang tidur, dia orang akan lebih moody, cepat marah dan akan menjejaskan hubungan dengan orang lain lah. Untuk pesakit yang ada bipolar, kurang tidur boleh mencetuskan dia untuk mendapat fasa manik. Dia akan menjadi lebih manik lah. Berepisod tu kan? Seperti mana yang kita fahamkan. Baik, itu ada sikit penjelasan komplikasi ataupun apakah kesan-kesan yang jika pada peringkat awal kita tidak rawat gejala insomnia dan sebagainya. Mungkin kita hari ini, walaupun ianya tidak terjadi pada diri kita, tapi bila kita dengarkan perbincangan ini, kita boleh sebarkan kepada ahli keluarga yang mungkin mengalami situasi yang sama dalam kualiti tidur mereka. Jadi kita nak rehat seketika, kembali bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana, hanya di Hello Doktor. Baik, kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Terima kasih kerana setia bersama dengan kita di Hello Doktor. Tapi anda setia berbaloi sebab apa, kita akan bawakan seorang individu yang pastinya menjadi pujaan ramai di luar sana. Tanpa melengahkan masa lagi, kita tak perlu perkenalkanlah di sebelah saya, Dr. Say Shazril bersama dengan kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. It's good to be here. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kita juga. Pastinya ada sesuatu yang nak dikongsikan. Kalau doktor tadi saya dah perkenalkan, di nama pun dah terletak tu doktor. Tapi juga seorang ayah, juga seorang pereka kandungan digital. Macam mana ni nak tentukan masa tapi masih lagi kekal bertenaga? Okey, saya cerita awal yang I'm a family man. So macam mana pun saya akan utamakan family saya lah. Walaupun let's say kerja balik pukul 5, balik pukul 8, first thing that I will do bila balik adalah bawa anak-anak keluar dulu. Because kita dah tengok dunia kat luar, tak adil lah sikit kalau anak kita tak tengok kat luar. But sometimes ni akan agak memenatkan lah juga kan. Kita pun sebagai parents boleh rasa kadang-kadang dah kerja seharian, penat. So apa yang akan buat, 3 tips saya akan amalkan. First is definitely rehat yang secukupnya. Tu seronok dengar tadi cerita dapat tidur mencukupi. So at least akan pastikan pukul 10 malam, whole family masuk dalam bilik,
kita akan create suasana tidur yang elok, pastikan tidur cukup. Yang kedua dari segi senaman, at least 3 kali saya senaman 3 kali seminggu, setiap kali sejam cukup. Yang paling best juga yang saya amalkan sekarang ialah ambil pati ayam brand. Pagi-pagi dia akan membekalkan saya tenaga, meningkatkan fokus, mengurangkan keletihan, so banyak sangat kebaikan dia lah. Ya, itu dia kan tips yang perlu anda tahu dan mungkin amalkan selepas ni. Kalau mereka yang belum lagi cuba, kena cuba 3 tips utama yang dikongsikan Dr. C. Okey, pastinya orang nak tahu kan, nampak macam nak belilah di drugstore dan sebagainya, di kedai-kedai dan sebagainya, nak beli tapi cara konsum pun kena betul juga. Ya, betul. Cara-cara minum untuk diamalkan dalam kita punya harian. Okey, simple soalan tu. Ini pun orang selalu tanya. So simple je. Sebenarnya dengan sebotol pati ayam brand ni, kita boleh minum straight. Kita buka straight minum, ikutlah suhu, mengikut kesesuaian. Ada yang suka sejuk, ada yang suka panas, ada yang suka room temperature, up to you. And then nak tanya cara nak minum dia. Let's say lah kalau ada yang tanya macam apa rasa dia. So rasa dia sama je macam pati ayam, macam sup ayam yang tak ada garam. And yang bagusnya kalau kita tanya brand seperti ayam ni, tak ada garam, tak ada kolesterol, tak ada bahan pengawet dan juga tak ada lemak. So kalau tanya saya memang sangat bagus. And kalau let's say lah kata macam aduh dah ada cara lain tak? Apa yang selalu saya buat adalah saya campur dalam makanan. Telur separuh masak, dalam bubur ayam. So, kita ada kelainan di sikit di situ. So, in case kalau let's say ada siapa yang nak kelainan, boleh cuba cara ni. Hari ini baru saya tahu ada cara lain untuk kita minum ataupun konsum pati ayam. Sangat-sangat menarik. Itu dia dikongsikan. Boleh cuba ya, boleh letak di makanan lah. Maknanya mungkin telur setengah masakan dan sebagainya. Wow, kena cuba. Okey, selain daripada itu mungkin makanan harian ni. Penjagaan pemakanan saya rasa sememangnya diamalkan dengan konsep yang begitu baiklah. Bagaimana nak bawa juga culture tu ke dalam keluarga dan mengekalkan stamina. Okey, so apa yang saya buat simple je. Saya tak adalah follow pantang larang yang melampau atau diet-diet yang ekstrim. Apa yang saya amalkan simple, diet yang sihat dan seimbang. Mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, suku separuh. At the same time kalau orang tanya saya, apa makanan yang membekalkan tenaga? Sebab kita as parents and then kerja pun banyak kan. So 3, yang selalu saya makan pisang. Quick fix, energy. Yang kedua, ada saya ambilkan madu kalau saya kat luar sana. Dan yang ketiga, yang kita ada di depan mata sekarang ni, pati ayam brands sebab memang dia ada scientifically proven untuk mengurangkan keletihan. Dia meningkatkan kadar metabolism, memberi kita tenaga, at the same time membantu kita fokus. So ini memang apa yang kita perlukan on a daily basis lah sebenarnya ni. Ya kan, tapi sebenarnya kalau kita amalkan gaya pemakanan kita yang tak sihat tu sampai bila-bila lah dia akan berada kat situ kan. Itu dia sedikit perkongsian dan juga mungkin kalau nak dikatakan sedikit lah berkaitan dengan anak-anaknya kan. Anak yang kedua ni dah umur setahun. Ya betul. Ya, dan kelahiran ada anak kedua ni dia dah menjadikan satu lagi tugas sebagai bapa kepada 2 orang anak ni dah berbeza sedikit ya. Bagaimana mungkin nak kongsikan pengalamannya bersama dengan kami? Okey, Anim. Ceritanya anak pertama saya umur 3 tahun ada autism. Yang kedua setahun boy. So dua-dua boy. And kita dengar boy pun fuh. And memang fuh lah. So apa yang saya rasa membantu adalah marriage is all about 100% commitment lah. So bila sama-sama kita bagi tugas dengan wife, kita buat bersama, dia jadi lebih mudah. And seperti biasa, ni pun fuh tadi. Tak mudah jugalah sebenarnya kan. So apa yang best dengan wife saya adalah kami amalkan gaya hidup yang sama. So macam tadi 3 tips yang saya amalkan, dia amalkan juga. And masa menyusu anak kedua tu, memang nampaklah bezanya. Masa tengah mengandungkan anak kedua tu, nampak beza wife saya sebab dia amalkan pati ayam brands juga. Yang mana sebab kalau boleh tengok kat sini, research menunjukkan yang pati ayam brands membantu meningkatkan mood, dia boleh meningkatkan tenaga, at the same time juga dia meningkatkan kualiti dan kuantiti susu ibu itu. So memang senang. Pagi-pagi pun saya akan ingatkan wife saya akan ingatkan saya untuk ambil pati ayam brands ni. Simple. Ya, okey. Ini menjawab persoalan bagi ibu-ibu yang sedang mengandung di luar sana ataupun menyusukan anak kan. Menyusukan anak lah terutama sekali. Mereka mesti ada soalan ni. Boleh ke minum masa menyusukan anak kan? Itu dia jawapan dan penjelasannya. Ada juga yang bertanya, brand sari pati ayam ni mempunyai sijil halal ataupun tidak? Semestinya 100% halal by JAKIM Malaysia. So tak perlu risau, tak perlu was-was untuk ambil pati ayam brands pun. Ini mesti nak tanya juga, boleh tak nak cuba for free? Sebab takutlah rasa dia kan. Orang cerita macam-macam mengenai dia kan. Itu pun ada juga tahu orang tanya. Boleh ke? Boleh. So kalau boleh nampak sekarang, kita memang tengah nak bagi free. Korang boleh scan QR code ada kat depan ni yang akan membawa korang kepada borang yang boleh diisi and then boleh dapat free sample. So free ni, barang-barang free siapa tak nak kan? Ya kan, betul tu. Sedikitlah sebelum kita akhiri kan, dapat sempat jumpa Dr. Seni. Mungkin ada sesuatu yang nak di-say kan. Dikatakan kepada mereka di luar sana untuk pemakanan sihat, mengekalkan tenaga dan mendapatkan satu kualiti kehidupan yang lebih baik kan daripada anda sendiri. Silakan. Okey, kepada semua yang sedang bekerja ataupun yang di luar sana lah.
memang kita sekarang hidup dalam keadaan yang agak fast pace. So kalau boleh jagalah 3 benda ni yang saya ceritakan tadi. Dari segi rehat kita, kalau boleh rehatlah yang mencukupi. Tajuk hari ini pun insomnia. So rehatlah secukup-cukupnya, dapatkan rehat yang berkualiti. Kedua, dari segi pemakanan, amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang. Kalau tak cukup, bolehlah disuplementkan dengan Pati Ayam Brands sebab dia boleh melengkapi apa yang kita kurang. Dan yang ketiga, dari segi senaman. Jagalah senaman sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali seminggu, 30 minit dah memadai. Ya, itu dia sedikit sebanyak perkongsian tips daripada Dr. Sesha. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kita dan kita harapkan yang terbaik. Teruskan memberi inspirasi kepada mereka di luar sana. Bukannya berkaitan dengan kehidupannya, tapi marriage pun ada banyak dikongsikan. Wow, okey. Terima kasih banyak-banyak. Kita stop tadi. Dr. Sesha Azrul bersama dengan kita. Baiklah, kepada anda semua di luar sana, kita nak kongsikan pula sedikit laporan ataupun bingkisan lah. Sempat kita bertanya kepada rakyat Malaysia di luar sana, berapa jam sebenarnya mereka tidur dalam sehari? Rata-rata yang menjawab berapa ya? Sama-sama kita saksikan. Baik, kebiasaannya dalam masa sehari saya ambil masa lebih kurang dalam 6 ke 7 jam untuk tidur. Dalam ke 5 ke 6 jam sehari. Biasanya 8 jam lah. Biasanya saya akan tidur dalam 6 hingga 7 jam lah. Semalam saya tidur 3 jam. Kebiasaannya saya mengambil masa selama 5 ke 6 jam. Saya akan tidur dalam masa lingkungan 5 ke 6 jam. Kalau hari bekerja mungkin 6 jam. Perkara yang selalu buat saya tidur lewat ni, kerja harian dan selalu dah masuk bilik, tetap akan macam ambil handphone, nak buat edit, nak posting, benda-benda semua esok nak buat kerja apa. Itu yang buat macam delay waktu tidur saya. Sebelum saya tidur tu kebiasaannya saya akan tengoklah any updates dekat handphone ataupun email berkaitan dengan kerja lah. Tapi kalau waktu cuti tu saya akan manfaatkan tidur sebaiknya. Sebab mungkin badan kita dah terbiasa dengan keadaan bekerja, keadaan kita macam keluar kan. Even kadang-kadang kalau saya penat sangat pun susah untuk saya tidur. Kalau saya tak boleh tidur tu, saya akan memastikan kawasan yang saya tidur tu mestilah gelap, dan keadaan gelap, mesti lampu mesti terpadam. And then yang second, saya mesti memastikan suhu tu mesti sejuk. Barulah saya lena untuk tidur. Selalunya kalau saya tak boleh tidur, saya tengok movie yang slow, pace yang slow. So, kira movie itulah yang dodokan saya. Saya kena 30 minit sebelum waktu tidur, saya tak boleh main handphone. Dan kena pastikan bilik tu haruslah gelap dan tenang, sunyi, tak ada bunyi bising. Saya akan cuba untuk mengamalkan aktiviti gaya hidup sihat lah. Time petang tu mungkin pergi beriadah, jogging ke apa ke. Jadi bila badan dah penat, waktu malam tu mungkin kita akan lebih cepat tidur sebab badan dah penat kan. Jadi itu cara yang saya buat lah. Masa nak tidur tu kita kena kosongkan lah fikiran kita. Sebab bila tidur tu nak kena betul-betul rehat lah. Tak nak ada gangguan macam kerja ke, gangguan keluarga ke, gangguan lain-lain lah. Pelbagai cara yang dianggap terbaik untuk mereka meraih kualiti tidur yang sempurna kan. Kalau kita dengarkan macam-macam, ada yang kena suhu sejuk, ada yang kena betul-betul gelap, macam-macam. Tapi itulah demi mencapai kualiti tidur yang terbaik. Okey, kita masih lagi dalam perbincangan insomnia bersama dengan Dr. Nurul Azmi di sebelah saya. Kembali untuk bercerita, mungkin kali ini kita nak sentuh sikit. Katanya dalam satu kajian, kalau kita tak cukup tidur ataupun tidur kita tidak berkualiti ni boleh menyumbang kepada terlelap ataupun microsleep. Mungkin doktor nak kongsikan. Okey, microsleep ni bermaksud kita tidur sekejap. Tidur seketika, mungkin dalam beberapa saat. Ada yang mengatakan antara 2 hingga 20 saat, tapi biasanya kita generalkan sebagai kurang daripada 30 saat lah. Dan microsleep ni berlaku bila seseorang tu terlalu letih, dia cuba untuk melawan rasa mengantuk tu, bercampur dengan aktiviti yang begitu membosankan pada masa itu. Contohnya dia terpaksa memandu untuk tempoh yang lama, ataupun dia mungkin dengar ceramah ke, dia tersengguk-sengguk tidur masa itu. Yang itu boleh kita katakan sebagai microsleep lah. Betul. Yang kita risau tu apabila berada di atas jalan raya, selalunya punca kemalangan juga membabitkan keadaan ini. Okey, kita nak tinjau juga soalan dari rakan Facebook kita. Kali ini dari Muhammad Akmal. Adakah suplemen pil melatonin membantu seseorang untuk mendapatkan kualiti tidur yang baik? Okey, terima kasih Muhammad Akmal.
Doktor, mungkin penjelasannya? Okey. Melatonin ini adalah sejenis hormon yang dirembeskan biasanya pada waktu malam lah, semasa kita sudah gelap. Jadi membantu kita untuk merasa letih dan rasa mengantuk lah. Jadi untuk orang yang ambil melatonin ni, betul dia boleh membantu untuk kita tidur lah. Tetapi dia boleh membantu untuk kita mulakan tidur. Tapi untuk long term tu kita tak pastilah macam mana. Tapi pada nasihat saya, elok berjumpa dengan doktor lah daripada kita ambil sendiri pil melatonin ni. Okey, maknanya ada side effect, kesan sampingan kalau kita ambil dalam masa yang berpanjangan ke macam mana? Okey, yang ni dari segi kajian tu kita tak tahu. So dia punya scientific punya evidence tu tak begitu jelas. Tapi dia boleh membetulkan kita punya circadian rhythm lah dan membantu kita untuk initial, untuk kita mulakan tidur. Tapi long term tu kita tak tahu macam mana. Apa yang dikhawatiri sekarang ni yang mereka jual secara terdedah di atas talian dan sebagainya, jual pil yang boleh bantu untuk tidur dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni bila dah ada dalam situasi itu, ramai yang terjebak juga. Belilah, mungkin nak cuba-cuba. Bila menjadi, beli lagi dan beli lagi. Khawatir juga kita tentang kesan sampingannya. Mungkin doktor nak kongsikan komen. Selalunya kalau suplemen-suplemen yang macam tu, keberkesanan ni adalah daripada segi laporan ataupun testimoni daripada pengguna lah. Dan mungkin tak ada kajian saintifik yang saya sebutkan tadi. Dan bila kita ambil suplemen yang berkenaan, kita tak tahu apa kandungan dalam dia. Kita tak tahu apa yang suplemen tu buat dekat organ kita, dekat hati kita, dekat buah pinggang kita. Sebab bila kita ambil benda-benda yang macam tu, kita tak ada cek darah. Kita just ambil. Kita rasa okey, kita ambil. Tapi kita tak tahu apa konten dalam tu. Jadi kalau boleh berjumpa dengan doktor lah. Betul. Dan kat situ pun dah macam menimbulkan persoalan kan. Kalau boleh dijual di klinik, kenapa nak kita beli di atas talian dan sebagainya. Okey, sedikit penjelasan daripada Dr. Nurul Azmi berkaitan dengan microsleep dan juga pembelian ubat di atas talian ni. Macam-macam ubat ni, ubat nak tidur pun dah dijual di platform online. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, masih lagi dalam perbincangan insomnia. Kali ini kita nak sentuh tentang rawatan pula. Seketika nanti hanya di Hello Doktor. Brand Saripati Ayam diperbuat daripada ekstrak ayam berkualiti tinggi dan tidak mengandungi lemak, tidak mengandungi kolesterol, tiada garam tambahan dan pengawet bermakna. Brands merupakan salah satu makanan tambahan yang sihat untuk anda dan juga keluarga anda. Ikuti laman Facebook Brands di Brands Smart Living untuk maklumat lanjut tentang cara memenangi pack Brands sementara stok masih ada. Baik, itu sedikit perkongsian untuk permulaan bagi segmen kita pada kali ini. Kita kembali dengan topik kita iaitu insomnia. Kalau di awal tadi kita dah cerita tentang pengenalan awal dan bagaimana punca maupun kategori-kategori. Kali ini kita nak sentuh tentang rawatan. Masih lagi bersama dengan Dr. Nurul Azmi. Doktor, adakah rawatan ini ataupun cara pendekatan yang dikatakan sebagai rawatan bagi mereka yang menghadapi situasi insomnia ini berbeza pada setiap individu atau bagaimana? Ya, betul. Rawatan untuk insomnia ni memang berbeza daripada individu. Biasanya kita kena tengok dia punya underlying cause. Sama ada dia ada primary insomnia yang saya sebut tadi, iaitu insomnia yang tak ada kaitan dengan apa-apa penyakit, ataupun dia ada kaitan dengan penyakit-penyakit yang lain seperti keresahan ataupun kemurungan ataupun penyakit-penyakit mental yang lain lah. So macam yang secondary insomnia ni, kita perlu rawat the underlying cause. Kalau dia ada kemurungan, dia ada anxiety, kita kena rawat yang tu dulu, baru insomnia tu akan pergilah. Sebab insomnia yang dia datang tu adalah petanda ataupun simptom kepada penyakit dia yang asal, bukan betul-betul dia ada insomnia. Kalau yang primary insomnia ni, mungkin dia memang ada insomnia daripada awal lah, dia tidak terkait dengan penyakit-penyakit yang lain. Selalunya untuk rawatan-rawatan insomnia ni, selalunya kita kalau boleh kita cuba elakkan daripada ubat-ubatan, dan kita nasihat dia untuk sleep hygiene. Sleep hygiene ni bermaksud tabiat tidur yang baik lah. Contohnya kita tidur pada waktu yang sama dan kita bangun pada waktu yang sama, walaupun pada hari Minggu ataupun hari cuti lah. Dan kita, yang saya sebut tadi, mungkin tempat tidur kita gunakan untuk tidur saja dan tidak membuat aktiviti yang lain lah. Dan mungkin kita boleh kurangkan minuman yang mempunyai perangsang seperti kafein, kopi ataupun teh pada sebelah petang, dan kita elakkan daripada makan terlalu kenyang sebelum tidur, dan kita elakkan daripada aktiviti macam bersukan. Sebenarnya bagus bersukan seperti yang Dr. C cakap tadi tu, tapi jangan
buat terlalu lewat, nanti badan kita susah nak shutdown, dan kita akan susah nak tidur lah pada masa itu. Yang ni kita sebagai sleep hygiene lah, selain daripada bilik tidur kita tu lebih gelap dan tidak bising dekat situ lah. Baik, itu ada sedikit penjelasan kan bagaimana rawatan yang terbaik untuk kita sendiri praktikkan. Macam tadi doktor katakan sleep hygiene. Betul. Dia bermula daripada diri kita sendiri kan, sebelum rawatan seperti ubat-ubatan yang dipilih menjadi rawatan. Okey, terus saja kita ke rakan Facebook kita. Seorang lagi bertanya, Muhammad Huzairi Zai, kalau terlebih tidur macam mana doktor? Adakah juga ada efek negatif terhadap badan? Ni kes terlebih tidur pula doktor. Mungkin sedikit kita nak kongsikan. Okey, jadi kita nak tahu juga kenapa yang bertanya ni dia ada terlebih tidur. Sama ada dia sengaja untuk tidur ataupun terlebih tidur ni juga boleh ada kaitan dengan penyakit-penyakit tertentu lah. Contohnya macam orang yang kemurungan, selalunya dia akan terlebih tidur lah. Terlebih tidur. Dan terlebih tidur juga mungkin orang dewasa kita perlukan sehingga 6.5 hingga 8 jam untuk sehari lah. Dan terlebih tidur daripada itu juga mungkin boleh dikaitkan dengan penyakit-penyakit fizikal yang lain lah. Mungkin ada. Perlu mendapatkan konsultasi berkaitan dengan bagaimana sebenarnya situasi, kondisi sebenar diri anda, sebab lain orang lain pula dia punya cara kan. Kadang-kadang orang rasa macam tidur 8 jam tu dah terlebih sangat tu. Ada setengah orang tidur 12 jam tak cukup lagi. Okey, itu sedikit penjelasannya. Jom kita saksikan yang seterusnya. Ainif Nif. Saya harap saya sebut nama anda dengan betul ya. Apakah muzik bunyi alami seperti hujan boleh bantu? Susah nak tidur sebab terlalu banyak fikir. Okey, ini pun antara soalan yang famous juga dan juga dilakukan oleh dalam kalangan kita, remaja terutama sekali. Nak tidur je kena dengan muzik. Yang dia pilih mungkin muzik alami. Komen daripada pada pendapat saya, bunyi-bunyi seperti yang bunyi hujan ataupun bunyi-bunyi burung, itu memang sesuatu yang menenangkan lah. Dan memang diberitakan boleh membantu untuk kita tidur. Tetapi dia bergantung pada individu lah untuk memilih bunyi yang mana yang dia suka. Betul. Sebab kalau kita pergi pusat rawatan spa dan sebagainya pun memang itulah bunyi yang dialunkan kan supaya dapat memberikan mood ketenangan di situ. Kalau boleh bantu diri anda, mungkin itulah yang terbaik, tapi ada juga berbeza terhadap individu-individu punya situasi yang berbeza. Doktor, kalau macam tadi rawatannya tu kan, kita nak sentuhkan sedikitlah. Bila seseorang ini mengalami anxiety, kemurungan dan sebagainya, juga mempunyai situasi insomnia, bagaimana rawatan yang terbaik? Sebab mereka kena ambil ubat juga dalam masa yang sama, mungkin pada tahap yang berbeza. Ada satu perasaan denial, saya okey je, saya tak ada masalah. Bagaimana kita sebagai seorang ahli keluarga, kita dapat memberi support yang baik? Kita nampak simptom dan juga gejala, tapi kita tak tahu cara pendekatan terbaik kita nak bagi tahu kepada ahli keluarga kita. Okey. Kadang-kadang seseorang tu dia mungkin mengalami tanda-tanda penyakit seperti yang kita kata susah nak tidur, ataupun kita rasa dia macam tak seronok ataupun tak happy, tapi dia mungkin ingat tu mungkin rasa yang biasa, mungkin tak seronok yang biasa. Sebenarnya simptom-simptom itu merujuk kepada penyakit-penyakit mental yang dia ada seperti depression ataupun anxiety. Kalau pada peringkat awal, mungkin cara yang terbaik adalah kita mendengar luahan dia punya luahan untuk membantu mengurangkan stresnya. Kadang-kadang bila kita dengar orang terluah pada kita pun dia dah rasa lega lah. Okey, macam mana cara kita nak dapatkan rawatan? Mungkin kita boleh cuba pujuk dia. Kalau mungkin dia ada psychological minded ataupun dia mungkin faham tentang sakit mental, kita boleh cuba pujuk dia untuk bawa dia berjumpa dengan doktor. Tapi katakan dia tak nak jumpa dengan doktor, kita mungkin boleh gunakan orang yang disegan, seperti siapa yang disegan untuk tolong bantu nak pujuk dia untuk jumpa dengan doktor lah. Okey, pada tahap manakah yang sebenarnya kita sedar yang sebenarnya diri kita perlukan rawatan doktor? Okey, untuk kita sedar dari segi psikiatri, selalunya kalau kita ada macam gejala-gejala yang kita sebutkan tadi seperti insomnia, kita ada susah nak makan yang merujuk kepada depression, hingga menjejaskan kita punya fungsi seharian. Kita tak boleh lagi nak berfungsi seperti orang normal. Contohnya macam cikgu, dia dah tak boleh nak pergi mengajar, dah tak boleh nak buat tugas-tugas dia, tugas-tugas pentadbiran, ataupun dia seorang suri rumah, dia tak boleh nak memasak, tak boleh nak mengemas rumah. So dia punya fungsi itu dah terjejas. Jadi pada tahap macam tu, saya nasihatkan eloklah berjumpa dengan doktor. Jika fungsi harian anda terjejas, eloklah anda berjumpa dengan doktor supaya lebih yang pakar untuk mendapatkan konsultasi kan, yang terbaik untuk kondisi kesihatan anda sendiri. Okey, satu lagi soalan. Jom kita tinjau di Facebook kami. Hari ini ramai ya. Terima kasih banyak-banyak di atas respon. Jom kita saksikan Rosni binti Awang Ani. Hello doktor, anak saya pelajar asasi. Katanya untuk memastikan dia dapat berjaga malam untuk belajar, dia perlu konsum kafein setiap hari untuk menghilangkan ngantuk. Adakah amalan
ini ada kesan sampingannya. Ini student-student yang bukan student pun, yang kerja shift malam kan, yang perlu kerja lebih masa buat assignment dan sebagainya, alami situasi ini. Okey, pada pendapat saya amalan ni memang tak baiklah untuk diamalkan. Maksudnya dia macam dah terbalik. Maksudnya dia berjaga malam dan mungkin dia tidur pada waktu siang harilah. Untuk long term saya rasa tak bagus dan mungkin juga boleh menjejaskan kualiti dan dia punya performance nanti. Sebab kalau dia amalkan benda macam tu, terutama dekat dengan nak exam, bila nak exam tu selalunya kita buat pada waktu siang, kita tak buat pada waktu malam. Jadi dia susah nak tukar balik dia punya cara tidur tu. Betul. Jadi penggunaan kopi yang banyak ni pun sebenarnya ada kesan kepada badan dari segi fizikal, mungkin dia punya nadi meningkat, dia punya tekanan darah pun akan meningkat juga nantilah. Itu dia. Selain daripada kafein ini, penggunaan gadget juga menjadi satu punca lah. Keutamaan punca juga. Kenapa kita ni tak boleh lelak mata? Kadang-kadang dah ngantuk sangat tu. Tapi ada pula tangan ni gatal nak capai handphone kan. Masa tu dah lepas waktu ngantuk kita, dah berjaga sampai 3-4 pagi. Macam mana doktor? Betul. Pada pendapat saya, itu pun kita cuba elakkan juga. Maksudnya kita jangan gunakan gadget ataupun tengok skrin terlalu hampir dengan waktu tidur. Seperti yang saya bagi tahu tadi, skrin-skrin macam ni dia mengeluarkan satu cahaya yang kita panggil cahaya biru yang boleh merangsang hormon seperti kortisol yang menyebabkan kita berjaga, untuk kita lebih bertenaga. So dia boleh precipitate kita untuk dapat insomnia. Okey, berapa jangka waktu yang terbaik untuk kita tidak melihat kepada gadget sebelum waktu tidur kita? Kalau boleh dalam 1 jam ataupun 2 jam sebelum tu. Tapi waktu sekarang susah kan sebab kita nak check email. Yelah, alam pun dekat handphone kan. Betul. Tapi yalah, kalau boleh panjangkan sikitlah. Ada kesan tak kalau kita kurangkan brightness ke, pakai screen protector yang kawal cahaya ke? Kalau kawal cahaya mungkin boleh. Mungkin boleh lah. Kurangkan sedikitlah, minimumkan sikit dia punya kesannya. Okey, itu sedikitlah kan usaha-usaha kecil kita untuk mengelakkan daripada terganggunya tidur kita yang berkualiti. Okey, jom kita saksikan lagi soalan di Facebook kami. Terima kasih, tak apa, kita sukakan raikan. Kita ada doktor pakar nak menjawab. Kali ini doktor dari Khairuddin Salim. Hello doktor, adakah rawatan psikoterapi mampu membantu pesakit untuk tidur dengan baik? Baik, terima kasih Khairuddin di atas soalannya. Silakan doktor. Okey, rawatan psikoterapi ini bermaksud rawatan talking terapi. Maksudnya mungkin lebih sikit daripada kaunseling lah, dan dibuat secara structured. Dan dia tidak menggunakan ubat-ubatan. Yang ini kita panggil sebagai rawatan psikoterapi lah. Untuk pesakit-pesakit tertentu, rawatan psikoterapi ini memang sangat berkesan di samping tidak ada kesan sampingan daripada ubat-ubatan. Selalunya orang yang ada masalah mental seperti depression ataupun keresahan ataupun masalah nak tidur ni, mereka ada cara berfikir yang negatif, cara berfikir yang tak membantu diri mereka. Jadi rawatan psikoterapi ni boleh membetulkan balik dia punya fikiran, correct dia punya thinking. So seterusnya dia akan mungkin dapat membantu dia tidur dengan lebih baik lah. Itu juga merupakan salah satu usaha kan sebelum yang lain-lain tu. Rawatan ini juga dapat membantu anda untuk dan tak ada kesan sampingan lah, tak ada kesan sampingan dengan ambil ubat. Dia lebih kepada sesi ya. Betul. Dan structured dia punya tu. Ya, okey doktor, mungkin di akhir ini apakah pesanan maupun nasihat daripada doktor sendiri kepada mereka di luar sana yang sedang mendengarkan daripada awal tadi sehingga ke saat ini? Silakan. Okey, kita dah jelaskan tadi tentang pentingnya tidur, sebagaimana pentingnya kita membuat senaman dan menjaga diet lah, seperti yang doktor bagi tahu tadi. Jadi kalau kita ada masalah insomnia ataupun berkaitan dengan tidur sehingga menjejaskan kita punya fungsi ataupun kehidupan harian, kita memang perlukan rawatan lah, dan jangan merasa malu ataupun merasa stigma untuk berjumpa dengan doktor. Sebab insomnia ni boleh dirawat dan rawatannya adalah berkesan. Ya, itu dia kan, jangan ada stigma. Itu yang saya sukakan sebab ramai yang beranggapan macam kalau jumpa pakar aja mungkin ada situasi yang berbeza pula. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nurul Azmi Muhammad Rapek, pakar clinical psychiatry Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Melaya, bersama dengan kita dari awal sehingga ke saat ini. Tak lupa juga kepada anda semua yang berada di rumah, terima kasih banyak-banyak di atas komen, pandangan maupun soalan yang dititipkan di ruangan Facebook kami. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan lagi di minggu hadapan dengan topik yang berbeza. Dan sekian saja dari saya, Anim Izzati. Assalamualaikum dan salam Maulidur Rasul. Thank you so much.